Hello, hai, selamat petang semua. Saya Vincent. Kita bertemu lagi. So hari ini saya akan buat sharing sikit pasal life jacket ya. So life jacket ni memang penting untuk semua pemancing lah, especially atas boat. Tak kisahlah air tawar ke, tak kisahlah kat laut ke, ataupun macam trip yang saya pergi 2 minggu lepas tu yang kat Endau tu, memang kena pakai life jacket. Nanti kan saya terangkan satu persatu. Okay, di sini kita ada dua jenis life jacket. Yang color camo ni, yang ni yang auto punya. Yang Mercury punya ni pula, this is yang manual. Okay, so macam mana nak cari, nak tahu sama ada benda tu auto ke manual? Actually benda tu simple sahaja ya. So first kita kena buka bahagian tepi dia. Sorry saya sebelah tangan ni. Okay, satu belah tangan pakai pegang kamera pula. Okay, so ni tab dia. Okay, yang ni tab. Lepas tu bahagian dalaman dia, yang ni gas, dan inilah dia punya trigger. Okay, inilah dia punya trigger. So bila saya tarik benda ni, dia akan pierce dan dia akan pump angin CO2 masuk kepada life jacket kita. Okay, inflation dalam 5 second. Itulah minimum punya requirement. Okay, yang ni pula yang auto punya, dia ada ni pula. Okay, tab dia sama juga, ada tab dia. Kita tengok bahagian dalam. Nampak dia ada gas dia. Dia ada bahagian trigger dia yang ni. Lepas tu yang ni sensor dia. Okay, so sensor dia, dalam dia ada dia punya tablet lah, dia panggil tablet. So bila tablet tu dia basah, dia spring dia akan tolak dan pierce gas ni, dan life jacket ni penuh dengan udara. So yang ni, kedua-dua benda ni dia pakai 3/3 gram punya CO2 lah. Ya. So inilah perbezaan dia antara yang auto dengan manual. So bila dia auto, kita tak boleh rendam air lah. Kalau rendam air, kena air, dia terus terbuka tu benda tu. So jangan rendam air. Kalau ada macam trip yang kita pergi punya, yang kat macam Endau, yang tu memang trekking sikit, main air terjun pula, kena trekking air terjun, kena trekking jeram kan. So pakai yang manual. Tapi untuk boating, pakailah yang auto. Okay. So ramai yang actually tanya kita, life jacket apa yang sesuai dengan saya ni. So because saya ni mungkin kurus sangat, dia lampau terapung, so kena cok pula. Ada pula hal macam tu. Ada pula yang cakap badan saya besar sangat, okay, saiz gajah ke, memang saya berat lah 120 kilo. So macam mana, sesuai tak saya pakai life jacket macam ni? So what actually happen is that semua ni ada dia punya pengiraan, okay. So kiraan dia actually tak susah, tapi dia agak kompleks untuk diceritakan. In short to say, okay, you kena ambil dia punya inflation yang betul. Okay, contohnya yang ni saya tunjuk. Okay, yang ni 170 Newton, nampak? Okay, yang ni 170 Newton, yang ni 150 Newton, yang ni. Okay, so what actually happen is that sekiranya kalau anda hanya memancing atas boat lah, so ambil yang 120 hingga 150 Newton, itu sudah memadai. Okay, berat anda mungkin dalam 100 atau 120 kilo, no problem, kira tu cukup lah. Okay, kira cukup lah, about 120 to 150 Newton punya life jacket dah cukup untuk about 120 kilo. So yang kenapa yang ni yang mega pula, kenapa dia 170? Because this one is untuk kirakan kegunaan kasar. So di mana macam katakan saya kerja di laut, okay, saya ada ambil perkakasan yang berat, ada ambil toolbox yang berat, dan tiba-tiba saya jatuh. Tapi saya tak lepaskan toolbox, so saya cuma kena inflate saja. Saya tunggu orang datang rescue. So dia, because barangan kita ambil tu dia berat, dia akan tenggelam lah. So tu salah satu reason kenapa kita kena pakaikan yang Newton yang tinggi, ya. So conclusion dia, 120 Newton ataupun 150 Newton punya life jacket sudah cukup untuk saiz badan tak lebih daripada 120 kilo.
Alright. So ada juga yang tanya, actually ni bila dia inflate dia macam mana, bentuk dia macam mana. So adalah, saya ada satu video di mana video ni diambil oleh Brother Zarin daripada Bentong, Otai Empangan Klau. Masa tu kita kat Trojan Cup Kenyir. Okay, tahun ni jugalah, akhir bulan 8 lah. So what happen is saya tengah tolong dia ambil engine. Mana tahu tab yang tarik tu kan dah tersangkut pada engine dan saya tak perasan. Saya cangkung naik, pop, dia terus letup. Okay, so dah letup. Masa tu saya minta Brother Zarin untuk buat simulasi di mana katakan saya jatuh bahagian depan macam mana, saya jatuh bahagian sisi macam mana, ataupun saya jatuh bahagian belakang macam mana. So anda lihat daripada video tu, ya. Yeah? So right after this. Jatuh depan pula. Jatuh depan dia pusing tak? Ni, now we're doing. Ketat tu. Very hard dia. Tapi you mesti boleh brief kan? Ready? Oh, dia pusing sendiri ya. Okey. Jatuh tepi pula. Semayang ke? Lincin. Okey. Semayang. Tangan lembek. Alright. Sukses lah. So dia punya priority dia kepala lah. Dia tak nak bagi kepala terendam. Yep. So get a right life jacket for your fishing needs. Out. Yeah. So sekiranya life jacket anda lembut macam ni, patutnya dia kembang habis. So yang ni lembut ni. Tu ambil ni, buka penutup dia, tiup. Tiup je, tak payah buat apa. Beres, tutup. Dia patut macam ni. Geran ni. So, anda dah tengok, dah lebih memahami kegunaan life jacket, dia punya spek ke macam mana tu. So, memang dia penting lah untuk kita especially masa kita boating. Saya tak kisahlah masa kita nak pergi keluar laut ke, nak keluar air tawar kat Kenyir, Temenggur ke, ataupun kita tengah recce tempat baru macam Endau yang saya pergi tu. So, life jacket lah, please, life jacket. That one is actually very important. Pasal in any cases, katakan kita tengah memancing atas boat, atas boat. Okay, kenapa saya cakap yang auto punya sesuai untuk mancingan atas boat? Okay, bila kita mancing kat Kenyir, bila kita mancing kat laut, okay, a lot of time kita tengah jigging, tengah casting, tengah panas lah, betul tak? So bila dia tengah panas tu, tiba-tiba saya blackout, pingsan, terus macam tu. So macam mana? Member memang tak sempat punya. Member memang semua tak sempat. Bukan dia orang tak nak tolong, cuma dia orang memang tak sempat. Kalau kita blackout tu dalam 5 saat, pop, kita naik balik. Okay, at least something. Okay, kalau bak yang sengaja jatuh tu, kalau boleh berenang, berenang balik. Yang tak erti renang tu, please, life jacket. Jangan cuba. Okay, you tengah cuba, tengah meronta-ronta, kalau macam kat Kenyir tu, kena kayu, kena reba, kena tunggul, cedera pula nanti. So these are one of the simple reason. Macam kita tengah bawa boat, dia tengah jalan, top speed pula tu. Okay, 30-40 km sejam, tiba-tiba flip over, terlanggar kayu. Macam mana? Okay, mungkin saya terjatuh, bukan saya bawa boat lah, saya penumpang. So saya jatuh boat, tapi saya terlanggar tunggul, blank out, pengsan, pop, automatic air timbul balik. So the whole idea is on life jacket ni, kenapa dia panggil PFD, Personal Flotation Device. So memang untuk selamatkan nyawa kita. So saya harap bro semua yang kaki mancing ataupun yang ada menonton video yang tak berapa hebat ni, tapi saya rasa berinformasi tinggi juga benda ni. Okay, sila pakai life jacket sekiranya ada kat boat, ada memancing, ada kat tengah jigging ke macam mana, atau tengah nak naik gunung ke, yang tempat reki-reki lah. Kalau nak main air tu tak payah lah, swimming pool tak payah. Okay, so I'll see you soon. Out.